Maknanya matahari itu tidak terik sangat. Dia tidak terik sangat. Tidak seperti maknanya asyamsu, matahari pada malam itu tak sampai syi'atiha, maknanya tak menyengat. Panas itu tak, maknanya tak terik. Tenang, maknanya tenang. Kamu boleh rasa siang itu tenang. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kami syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini. Kita sulamkan pagi kita dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberkati dan merahmati kita insya-Allah. Dan pada pagi yang berbahagia ini saya diamanahkan untuk membawa tajuk berkaitan dengan anugerah Lailatul Qadar. Sebelum kita bicara mengenai lebih lanjut Lailatul Qadar, kita nak berkenalan dulu dengan Lailatul Qadar. Kita berkenalan dulu Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, saya nak mulakan dengan kisah yang berlaku kurang lebih 1300 tahun sebelum Masihi. Kita ni 2021 Masihi Dia 1300 tahun sebelum Masihi. Apa yang berlaku ketika itu di satu tempat sekarang ni dikenali sebagai Palestin, iaitu satu daerah bernama Gaza. Tuan-tuan, hari ini kalau kita melihat peta Palestin, dia macam bunga yang mempunyai 3 kelopak. Palestin ni dia adalah bunga 3 kelopak. Dia betul-betul berada di tengah-tengah antara benua Afrika, benua Asia dan juga Eropah. Palestin ni dia bunga 3 kelopak. Jadi kalau orang daripada Afrika nak pergi ke Asia ni zaman dulu, dia mesti kena lalu Palestin. Orang Asia nak pergi ke Eropah, pergi ke Afrika, tanah-tanah Afrika sana, mesti kena lalu Palestin. Orang Eropah nak pergi ke Asia, jalan paling dekat melalui Laut Mediterranean, melalui Palestin. Sebab itu Salahuddin Al-Ayyubi pernah berkata, siapa yang dapat kuasai Palestin, dia boleh menguasai dunia. Ini cerita dulu sebab apa? Dulu tak ada kapal terbang yang boleh melintas. Jadi memang dia akan melalui benda itu, kawasan situ. Jadi di betul-betul pertengahan Palestin tu ada satu daerah bernama Gaza. Di situ 1300 tahun yang lepas ada satu orang namanya Syamsul Al-Ghazi. Syamsul Al-Ghazi ini dia adalah orang yang beriman, kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul, dan dia mempertahankan bumi Palestin. Bumi Palestin ini memang menjadi rebutan sejak daripada dulu lagi. Jadi dia mempertahankan. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada Syamsul Al-Ghazi ini satu kelebihan. Badan dia memang kuat, Orang susah nak kalahkan dia. Tapi dia ada satu kelemahan.
Kelemahannya apa? Iaitu pada rambutnya. Jadi kalau rambutnya itu diambil, diikat kat badan dia, dia tidak boleh memutuskan rambut dia. Dia boleh memutuskan rantai besi yang kuat, tapi rambut dia tak boleh. Jadi satu ketika musuh-musuhnya ini upah isteri dia, kan? Isteri dia ni nama Dilaila. Kalau versi orang putih, kita boleh baca kisah ini sebagai Syamsun Dilaila. Dilaila ni isteri dia. Jadi musuh-musuhnya ini upah Dilaila, boleh tak kami bagi kau duit emas yang banyak ni, malam-malam potong rambut Samsun, ikatkan, kami nak itu je. Isterinya tak fikir panjang. Malam tu setengah Samsun tidur, dipotong rambutnya panjang Samsun ni, diikatkan tangannya, diikatkan kakinya. Kemudian dia pun membuka pintu rumah dia, musuh-musuh dia pun masuk tangkaplah Samsun ni. Samsun pun tak boleh nak putuskan rambutnya. Dibawa ke satu tempat bernama Tal Safid. Tal Safid ni juga di Palestin sekarang. Maka di Tal Safid itu Samsun Al-Ghazi ni diikat, nak dibunuhnya. Sebelum nak dibunuh, diseksanya, dibutakan matanya, dikelar-kelarkan badannya, dibiarkan dia ni kelaparan, tak makan, diseksa dulu. Maka Samsun ni bernazar, ya Allah, kalaulah andai kata Engkau pulihkan penglihatan aku, sembuhkan luka-luka aku ini, dan lepaskan ikatan aku ini, aku bernazar Tuhan, aku akan wakafkan diri aku ni untuk Engkau. Aku akan wakafkan diri aku ni untuk Engkau ya Allah, memang untuk menjaga agamamu ya Allah. Dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, embun malam itu menyembuhkan luka-luka dia, mengembalikan penglihatan matanya, dan juga melonggarkan ikatan tangan, badan dan kakinya. Maka berlakulah peperangan di Tal Safid yang sangat besar, sehingga akhirnya kerajaan yang jahat itu, rajanya pun mati, panglima-panglima pun mati, habis semua. Maka sejak dari peristiwa itu, Samsun Al-Ghazi mewakafkan diri dia untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia meninggal. Jadi kisah ini, ahli kitab ketika berada di Madinah, ahli kitab berada di Madinah, diceritakan kisah ini. Maka para sahabat kata apa? Untunglah orang dulu, untung orang dulu, umurnya panjang. Kita ni umat Muhammad umur tak panjang berbanding umat terdahulu. Untunglah dia. Jadi daripada tempoh peristiwa peperangan di Tal Safid sampai dia meninggal itu 83 tahun, bersamaan 1000 bulan. Jadi ahli kitab ni berbual kan. Jadi sahabat kata untunglah orang dulu kan, umurnya panjang. Umur umat Muhammad ni baina sittin wa sab'in. Kebiasaan umur umat Muhammad sekitar lingkungan 60 ke 70 tahun. Umat terlalu untunglah umur dia panjang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada umat Muhammad, dan setiap tahun dianugerahkan satu bulan dipanggil bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan itu ada satu malam dipanggil Lailatul Qadar. Barang siapa yang beribadah pada malam itu, maka dianugerahkan seperti mana amalan umurnya Syamsun Al-Ghazi ini, iaitu 1000 bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kisah ini dalam surah Al-Qadar.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi mana datang 1000 bulan itu? Kan 1000 bulan itu datang daripada kisah Samsun Al-Ghazi, kurang lebih 1300 tahun sebelum Masihi. Daripada Samsun Al-Ghazi ini Bani Israel, Bani Israel yang beriman. Jadi Allah kurniakan kelebihan itu bukan pada satu individu, tapi kepada seluruh umat Muhammad yang beribadah pada malam Lailatul Qadar ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, itu bab yang pertama, kita berkenalan dulu Sebelum kita pergi jauh, kita berkenalan dulu. Lailatul Qadar ni benda apa Lailatul Qadar ni? Okey. Kemudian yang kedua, kita berkenalan lagi dengan Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar ini? Malam Lailatul Qadar ini yang kedua adalah malam yang diturunkan Al-Quran. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan ni adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang menjadi petunjuk bagi manusia dan keterangan yang menguatkan petunjuk dan menjadi pembeza di antara yang benar dan yang salah. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Itu surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi ulama sirah, ulama sirah ni mana ulama sejarah, mereka semua bersetuju bahawa Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Kita kan baru menyambut nuzul Quran 17 Ramadan. Jadi di ayat yang lain Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi macam mana ni? Itu yang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bila malam Lailatul Qadar ini? Nasib baik sahabat bertanya. Kalau tak, kita pun bercari-cari satu bulan Ramadan 30 hari ini, bila malam Lailatul Qadar ini? Maka Nabi SAW menyatakan bahawa carilah Lailatul Qadar fil ashril awakhir. Lailatul Qadar ni pada 10 malam akhir. 10 malam akhir. Tadi Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Tapi Lailatul Qadar pada 10 malam akhir. Jadi bagaimana keadaan ini? Maka ulama tafsir Al-Quran menyebutkan bahawa Al-Quran ni diturunkan ke langit dunia pada bulan Ramadan, iaitu 17 Ramadan. Daripada mana kalamullah itu diturunkan pada 17 Ramadan. Tahun berikutnya ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi SAW pada malam Lailatul Qadar. Mana Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada 17 Ramadan, mana pada bulan Ramadan sebelumnya, dan mula-mula Nabi mendapat surah ketika Nabi berada di Gua Hira. Kan kita semua tahu, kita semua mendengar sirah Nabi SAW. Ketika umurnya sekitar 40 tahun, dia mencari satu tempat untuk bertafakur, berzikir, beribadah menurut syariat Nabi Ibrahim.
Jadi ketika beribadah itu kan, tempatnya itu iaitu di Jabal Nur. Jabal Nur itu ada satu gua kecil bernama Gua Hira. Siapa-siapa yang pernah naik Gua Hira ni dia kecil, dia boleh muat 2 orang je. Menghadap ke arah Kaabah, kita menghadap ke arah kiblat, maka kita akan membelakangkan pintu gua. Kalau siapa dah pernah pergi Gua Hira, maknanya betul-betul menghadap ke arah Kaabah, betul-betul menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita duduk dekat kiblat, mengarah ke arah kiblat, kita membelakangkan pintu gua. Itu yang satu malam Nabi duduk kat situ, turun ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jibril datang di belakang, peluk Nabi. Nabi terkejut, kita pun datang sekalian. Duduk diam-diam kena sergah kan. Terkejut kan, selaku manusia kita pun terkejut. Jadi Nabi tu memang terkejut Nabi. Sebab tu dalam sirah sebut pucat muka Nabi. Turun tu balik ke rumah pucat muka Nabi. Kita duduk seorang-seorang kena sergah kan. Jadi maknanya bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dunia pada 17 Ramadan. Diturunkan kepada Nabi SAW yang pertama daripada langit dunia kepada Nabi SAW, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Jadi maknanya bulan Ramadan ni ada 2 kelebihan. Diturunkan Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya ke langit dunia, dan diturunkan satu persatu kepada Nabi SAW pada bulan Ramadan juga. Ini antara kelebihan bulan Ramadan. Okey, kita kenal lagi Lailatul Qadar ni. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga, daripada apa yang Nabi SAW terangkan kepada kita, Lailatul Qadar ni, carilah Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan, daripada 10 hari pada bulan Ramadan. Jadi bila Lailatul Qadar ini kita tak tahu. Lailatul Qadar ni kita tak tahu. Bila Lailatul Qadar ni kita tak tahu. Tapi pada malam akhir bulan Ramadan, 10 malam akhir bulan Ramadan. Ni jadi ulama-ulama berkhilaf. Sebab ada dalam hadis Nabi sebut malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil pada bulan Ramadan. Tapi Nabi menyuruh kita cari 10 malam akhir. Kalau di setengah-setengah negara Arab, dia terus letakkan terus, iaitu malam 27 Ramadan. Antaranya dekat Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, kalau siapa pernah pergi Baitul Maqdis pada bulan Ramadan, bila tarikh Lailatul Qadar ni 27 Ramadan, terus ditetapkan macam 27 Ramadan. 27 Ramadan Baitul Maqdis penuh orang, penuh manusia sembahyang malam tu, beribadah tak tidur. Tapi itu ijtihad sanalah. Dia maknanya dia 10 malam akhir pada bulan Ramadan. Bila tarikh dia bermula daripada maghrib sampai subuh. Daripada maghrib sampai subuh. Jadi pada malam itu siapa-siapa beribadah pada maghrib sampai subuh, kita baca Quran, dapat baca Quran 1000 bulan. Kita sembahyang tarawih pada malam itu, dapat sembahyang tarawih 1000 bulan. Kita apa-apa juga amalan yang kita buat, kalau ada pahala, dapat pahala 1000 bulan. Habis tu dulu orang tua-tua kita, tua-tua guru dulu ada cerita mengenai awan tu merendah, air tiba-tiba sejuk jadi beku, dan nampak pokok sujud, itu rezeki mereka yang dulu nampak. Itu tanda kebesaran Allah. Itu bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni maghrib sampai ke subuh, itu tempoh dia. Sebab itu dalam hadis Nabi mengajarkan kepada kita, pada malam-malam 10 tingkatkan, gandakan lagi amalan. Sampai dalam hadis Nabi SAW, maknanya daripada Aisyah, iaitu isteri Nabi SAW, pada malam akhir bulan Ramadan Nabi beriktikaf. Jadi bukan saja
berpuasa, sembahyang tarawih, tapi dia beriktikaf. Jadi malam-malam Ramadan 10 akhir itu kita ambil masa beriktikaf di masjid. Bermula daripada tak semesti satu malam, dan kalau tak mampu satu malam, mana seluruh malam itu ambil sikit, ambil fadilat. Habis solat isyak baca Quran sekejap untuk ambil fadilat beriktikaf tu. Pada malam 10 akhir. Sebab kita niat iktikaf, dapat iktikaf 1000 bulan. Habis tu pernah satu orang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kalau satu orang perempuan dia uzur, apa amalan dia buat? Nak baca Quran tak boleh, dia nak sembahyang tak dapat, banyak lagi amalan-amalan boleh dibuat kan ibu-ibu, kakak. Malam tu masak sahur, dapat pahala masak sahur 1000 bulan. Apa-apa juga amalan Kalaulah gantung langsir ada pahala, niat betul ada pahala, menghias rumah dapat pahala gantung langsir 1000 bulan. Kalau dapat ada gantung langsir tu ada pahala besok berbual-bual kita di syurga kan. Awak kan awak masuk syurga sebab apa saya syahid di Palestin. Hebatnya awak. Awak pula saya di Syria, syahid di Syria. Awak daripada mana? Saya daripada Malaysia. Ya ke? Awak masuk syurga sebab apa? Jangan tanyalah, malulah saya. Tak apalah, kita kan sama-sama kat syurga. Dapat pahala gantung langsir 1000 bulan. Jadi janji masuk syurga. Ada kelebihan umat Muhammad Janji masuk syurga. Jadi pada malam-malam akhir tu bermula maghrib sampai ke subuh, apa-apa amalan gandakan. Baca Quran, sembahyang tarawih pada malam itu. Kalau kita tarawih biasa 8 rakaat, yalah sekarang kan tarawih dekat masjid pun tak banyak sembahyang kat rumah dan sebagainya 8 rakaat. Malam tu buat 20 rakaat. Kalau malam tu ambil peluang bersedekah, ada duit kan, pada malam itu cari mana-mana peluang untuk bersedekah 10 malam akhir malam itu kita dekat rumah ambil fadilat ataupun masa sikit buat majlis ilmu. Tak pandai lah Ustaz, tak baca sikit aja, anak-anak dengan isteri pun tak berniat majlis ilmu. Maka apa-apa amalan bermula maghrib sampai ke subuh, maka ketika itu dapat pahala 1000 bulan. Sebab itu kalau orang tanya, kita dapat tak malam-malam itu kadar? Kita akan dapat, semua kita dapat. Cuma daripada hadis Nabi cerita kat kita 10 akhir tu gandakan, banyakkan amalan. Apa amalan malam tu boleh buat. Jadi maknanya itu malam itu kadar. Okey. Dan Nabi mengajarkan kepada kita banyakkan berdoa. Tuan-tuan sekalian, doa ni banyakkan. Kalau tak tahu nak doa apa, doa ni apa-apa doa pun boleh. Paling mudah yang Nabi ajar doa yang saya yakin kita semua dah hafal, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca doa itu banyak Allahumma innaka afun karim, ya Allah sesungguhnya engkau lah yang maha pengampun lagi maha mulia. Tuhibbul afwa, kau menyukai keampunan, fa'fu anna, ampunkanlah kami. Tuan-tuan sekalian ada beza maghfirah ataupun Allah maghfir lana dengan fa'fu anna. Ada beza kita baca tahiyat akhir, kita baca duduk antara dua sujud, kita baca doa tau. 8 rangkaian doa kita baca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 doa. Ada orang cakap, Ustaz, kita baca doa, saya baru tahu saya. Memang 8 doa. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Rabbighfirli warhamni, kasihani aku ya Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni, cukupkan aku. Warfa'ni, angkat darajat aku. Warfa'ni warzuqni, rezekikan aku. Warzuqni wahdini, hidayahkan aku. Wa'afini, sihatkan aku. Wa'fu anni, maafkan aku. Tapi yang saya nak kongsi kat sini bermula dengan Rabbighfirli,
berakhir dengan wa'fu anni. Apa beza dua tu? Rabbighfirli dan wa'fu anni. Rabbighfirli ni, ya Allah ampunkan aku ya Allah pada dosa yang kita tahu kita buat. Kita tahu kita buat. Hari ni mungkin ibu-ibu, kakak kan, ada kasar dengan suami kan, memang tahu kasar dengan suami kan? Jadi ya Allah ampunkanlah ya Allah. Itu Rabbighfirli. Wa'fu anni ni, maafkan aku ya Allah pada dosa yang kita tak perasan kita buat. Kita tak perasan kita buat. Contoh, hari ni abang-abang, ayah-ayah bergurau dengan isteri, cakap nak kahwin lagi. Kita tak tahu isteri kita terasa hati kan. Menyakitkan hati itu kan benda yang maknanya boleh mendatangkan dosa. Tapi kita tak perasan, isteri kita pun dah biasa, tapi hati tu tak rasa. Itu wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Dosa yang kita tak perasan kita buat dosa. Akak-akak, ibu-ibu kan, dengan suami itu cari cermata. Mana cermata ni ya? Tapi cermata tu kat atas. Itulah dah tua. Sampai hati awak cakap saya tua terasa. Itu wa'fu anni. Jadi Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna tu. Afun tu, fa'fu anna tu, maafkan aku ya Allah. Kita dah taubat dah bulan Ramadan ni, tapi takut-takut ada dosa tak perasan. Itu yang wa'fu anni tu Nabi suruh kita baca banyak-banyak. Jadi maknanya paling kurang baca doa itu. Doa lain baca banyak-banyak. Bahasa Melayu pun tak apa. Tuan-tuan sekalian, kita satu-satunya umat, kelebihan umat Muhammad kan, kalau kita berdoa Allah mesti bagi. Tak pernah dibagi umat terdahulu tau. Umat Muhammad je Allah rakamkan benda dalam Quran. Allah kata apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah pada aku mesti akan beri kepada kamu. Tak pernah pada umat terdahulu. Lepas tu kita ni disuruh banyak berdoa. Cuma Allah bagi dengan tiga cara. Ada kita minta A, Allah bagi A. Ada kita minta A, Allah bagi B. Kita tak minta B, Allah bagi B. Tapi sebab kita berdoa, Allah bagi benda tu. Saya pernah jumpa satu orang, Ustaz, saya ni Ustaz berdoa daripada muda nak jadi jutawan Ustaz, tapi tak jadi jutawan Ustaz. Daripada muda tu doa tau. Saya kata, Ji, tapi kesihatan okey Ustaz, umur 70 lebih Ustaz, tapi jantung macam anak muda Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Rumah ada, kereta ada, anak-anak semua masuk universiti, Alhamdulillah. Cuma tak jadi jutawan Ustaz. Dia doa daripada muda tu jadi jutawan. Saya kata, Ji, umur berapa tadi Ji? Umur 70 Ustaz. Sihat sihat. Itu tak ada masalah. Kawan-kawan banyak dah padam Ustaz. Dah padam 70 tahun, banyak dah padam. Dia kata, Ji, minta jadi jutawan, Allah bagi kesihatan. Cuba bayangkan, minta jadi jutawan, umur 50 jadi jutawan, 51 stroke, tak ada apa. Jadi Allah ganti. Jadi Allah bagi. Ada kita minta A, Allah bagi A. Ada kita minta A, Allah bagi B. Sebab itu berdoa, minta aja. Kita satu-satunya umat minta Allah mesti bagi. Cuma cara Allah bagi itu. Ada minta A dapat A. Ada minta A, Allah bagi B. Ada kita minta A, Allah bagi C. Itu lagi tak faham. Minta A, Allah bagi C lagi tak faham. Ada satu kisah tuan-tuan sekalian. Ada seorang budak waktu tu umur dia 30 lebih, tak kahwin lagi. Dia budak lelaki selalu datang masjid negeri doa. Balik kerja dengan doa, ya Allah, aku ni nak isteri solehah ya Allah, tapi tak reti nak cari kat mana. Tapi nak cari isteri solehah, tolonglah bagilah isteri solehah ya Allah. Tolonglah ya Tuhan. Satu hari itu habis sembahyang asar, berdoa, hari-hari dia akan datang masjid sini. Maknanya balik kerja, dia akan datang solat asar, dia doa, tolonglah Tuhan bagilah isteri solehah. Tak reti nak cari kat mana. Turun-turun dekat roundabout ni tuan-tuan sekalian, datang minah rempit UiTM. Gitu kan. Okey, terlebih lap langgar budak ni. Boom, aduh.
dia pun terjatuh tepi jalan, Minah Rempit tu pun jatuh tepi jalan. Minah Rempit tu bangun, gosok-gosok seluar jin dia. Hei bro ke bro, kau ni tak nampak ke? Oh, kena maki lagi. Orang bawa dia pergi hospital. Dekat hospital tertanya-tanya dia tau, Tuhan, aku ni minta isteri solehah, kenapa Minah Rempit yang datang Tuhan? Tak faham tak faham tau. Aku minta isteri solehah, Minah Rempit yang datang. Tak faham. Rupa-rupanya yang jahit luka dia, yang rawat luka dia, satu orang doktor yang baru grad. Doktor tu tengok budak ni, baik abang ni walaupun sakit, maknanya sembahyang, jaga, baca Quran, tak pernah mengeluh. Sebelum dia discharge daripada hospital, doktor ni jumpa dia, bang, nak jadi suami saya tak? Tuan-tuan sekalian, ada kita minta A, Allah bagi C tau. C tu jalan nak dapat A. Jadi mudah-mudahan lepas ini tak adalah orang yang mengharap untuk kena langgar Minah Rempit ke depan ya. Jadi berdoa malam Lailatul Qadar, banyakkan berdoa, sebab kita satu-satunya umat doa Allah akan bagi. Cuma cara Allah bagi itu kadang-kadang kita tak faham. Ada minta A dapat A, ada minta A dapat B, ada minta A dapat C. C tu jalan nak dapat A, C tu jalan nak dapat A ya. Tu Salahuddin Al-Ayyubi pernah berkata kata apa? Aku ni, orang tanya dia, macam mana kau jadi orang yang sangat penyabar, sangat berani? Dia kata, ya, aku berdoa kepada Allah untuk jadi orang yang sabar. Setiap kali aku berdoa menjadi orang yang sabar, setiap kali datang perkara yang membuat aku marah. Setiap kali. Lama-lama aku jadi orang yang sabar. Aku berdoa kepada Allah untuk menjadi orang berani. Setiap kali aku berdoa jadi orang yang berani, setiap kali datang benda yang menakutkan aku. Orang nak bunuh dia, orang nak racun dia, orang ambush dia. Jadi akhirnya aku menjadi orang yang berani. Jadi kadang-kadang kita minta A, Allah bagi C. C itu jalan nak dapat A. Jadi jangan pernah berputus asa untuk berdoa, terutamanya pada malam-malam akhir ini. Okey. Dan yang terakhir, tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tanda-tanda pada malam Lailatul Qadar. Jadi ada orang bertanya, Ustaz, ada orang bertanya saya, Ustaz, kita ni malam, US tak malam lagi. Habis tu siapa yang dapat Lailatul Qadar? Kita ni malam, US tak malam lagi. US malam, kita dah siang. Kita dapat malam dulu, Mekah lepas 5 jam baru dapat malam. Habis itu macam mana? Dah namanya malam, siapa yang masuk malam, dia dapat itu kadang. Kita dapat malam, kita dapat dulu. Kita dah doa dulu. Sana dapat malam kemudian, dia dapatlah malam kemudian. Maknanya nama pun Lailatul Qadar. Kita dah siang macam ini, US baru nak malam. Dia lah, waktu tu dia rezeki dia lah. Dapat Lailatul Qadar. Okey, tanda-tanda dia. Okey, sebab dalam Quran Allah sebut malam Lailatul Qadar ni, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun sebanyak-banyaknya malaikat. Oleh kerana malaikat ni dicipta daripada cahaya, kita tak nampak macam majlis ilmu macam ini kan, 70,000 malaikat ada bersama kita, tapi dia daripada cahaya, dia tidak mengambil ruang. Kau tak muat tau kita. Tapi jadi malam tu turun sebanyak-banyaknya malaikat dan berdoa untuk orang yang beribadah, menyaksikan orang yang beribadah sampai pada waktu pagi. Jadi sebab itu malam itu kata Nabi, kamu boleh rasa malam tu tenang, tidak rasa panas sangat, tidak rasa sejuk sangat, tenang. Kemudian masuk waktu subuhnya, kamu boleh tengok matahari
seakan-akan matahari itu bulan. Maknanya matahari itu tidak terik sangat, dia tidak terik sangat, tidak seperti maknanya asyamsu, matahari pada malam itu tak sampai syi'atiha, maknanya tak menyengat, tidak menyengat, panas itu tak, maknanya tak terik, dia tenang, maknanya tenang. Kamu boleh rasa siang itu tenang. Jadi ada orang kadang-kadang 10 malam akhir, setiap kali lepas subuh dia akan tengok matahari gini. Malam tu kadang macam ni. Boleh kita nak tengok macam itu pun boleh. Tapi yang penting kita beribadah pada malam itu. Itu yang lebih penting. Soal pagi tu kita nak check ke, itu terpulang kita. Tapi malam tu biar beribadah tu yang penting. Itu lagi penting ibadah tu. Orang boleh bagi check kan. Malam tadi kan. Dan nanti malam 25, uish, ni lagi malam tadi ni rasanya kan. Jadi itu keadaan malam tu tenang. So malaikat-malaikat turun, banyak malaikat-malaikat turun. Jadi kesimpulannya tuan-tuan sekalian, sebenarnya Lailatul Qadar ni semua kita akan dapat. Itu antara anugerah Allah kepada kita umat Muhammad. Sebab itu kita carilah peluang untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar ini, yang kita dah mulai masuk fasa-fasa akhir pada bulan Ramadan. Tingkatkan ibadah. Antara kelebihan umat Muhammad yang tidak pernah diberi pada umat terdahulu, ada gandaan pahala. Umat terdahulu tak ada gandaan pahala. Sebab itu umat Muhammad besok ke akhirat, umat-umat terdahulu pelik. Hidup 60 tahun, bawa amalan macam hidup 10,000 tahun. Macam mana cara kau ibadah ni? Sebab apa? Kita ada gandaan pahala. Umat terdahulu tak ada. Lepas tu kita ni, umat Muhammad ni mudah masuk syurga kalau dia nak beramal. Itu yang Nabi sebut, kullukum yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap kamu, kata Nabi, ada can masuk syurga kecuali orang yang enggan. Sahabat pelik, ada juga orang yang enggan. Ya, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan ni wahai Rasulullah? Wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang ikut apa yang aku bagi panduan, dialah orang yang akan masuk syurga. Siapa yang tak nak ikut, itulah orang yang enggan. So malam ni pagi ni kita nak bincang mengenai Lailatul Qadar. Ibadahlah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita semua, ahli keluarga kita semua dengan rezeki mendapat peluang untuk beribadah yang Allah gandakan pahala. Akhir nanti insya-Allah, mudah-mudahan hari ini kita berkumpul di Dewan Masjid yang penuh barakah ini. Satu hari nanti kita berhimpun dan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, di Telaga Al-Kautsar dan di syurga, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah itu di kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf. Aku qauli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim ya Allah. Berikan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub ya Allah. Kurniakan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus ya Allah. Berikan kepada kami kemurahan rezeki yang halal ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman ya Allah. Berikan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Musa ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Isa, ya Allah. Kurniakan kebaikan kepada kami dengan akhlak dan adab sopan yang tinggi, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada junjungan kami Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, ya Allah. Berikan kepada kami keredaan-Mu, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada seluruh sahabat-sahabat Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami, ahli keluarga kami dan yang hadir hari ini keselamatan-Mu, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Tuan-tuan sekalian, oleh kerana kita bicarakan hadis-hadis Nabi SAW, kita akhiri dengan selawat Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dekat dunia kamu lepas, dekat negara akhirat kamu tidak akan lepas. Kamu akan sangkut di padang mahsyar. Allah akan panggil kamu, ya abdi, wahai hamba-Ku, mari sini. Engkau ada salah dengan Fulan bin Fulan. Tidak boleh lari, tuan-tuan. Mahkamah di padang mahsyar, Allah sendiri yang mengadili. Siapa pun tak akan lepas di padang mahsyar.